Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ringkasan Al-Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullah. Baik. Jadi kita dah berlalu kita membahaskan berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam, Abul Bashar kepada manusia, dan kita dah sebutkan beberapa perkara berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam dan kewafatan Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita lihat disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk membahaskan berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salam. Baik. Ada beberapa topik lagi ataupun topik subtopik lah dalam pembahasan kisah Nabi Adam alaihissalam yang kita akan sentuh pada waktunya nanti insya-Allah. Itulah berkenaan dengan perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kita tak sentuh tapi Ibnu Katsir sentuh. Nanti mungkin kita akan bawakan pada kisah Nabi Musa alaihissalam nanti. Dan berkenaan dengan beberapa lagi topik lah yang berkait dengan Nabi Adam alaihissalam masih lagi kita tak sentuh tapi kita nak ringkaskan, dan mungkin kita akan sentuh pada tempatnya nanti insya-Allah. Baik. Baik, kemudian kita masuk zikru Idris alaihissalam, menyebutkan berkenaan dengan kisah Nabi Idris alaihissalam. Qala Allah Ta'ala wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan sebutlah di dalam kitab ini Al-Quran Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya beliau adalah seorang yang siddiq, yakni benar, nabiyyan, seorang nabi, wa rafa'nahu makanan 'aliyyan, dan kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Baik. Fa Idris alaihi salam qad athna Allah alaihi wa wasafahu bin nubuwati was siddiqiyyah wa huwa khanukh hadha wa huwa fi amudi nasab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu ghairu wahidin min ulama'in nasab. Baik, maka Idris alaihi salam telah dipuji oleh Allah akan dirinya itu, dan disifatkan Idris itu ialah dengan sifat kenabian dan kebenaran, siddiqiyah, dan dia ialah khanukh yang kita dah bincangkan tentang nasab anak-anak Adam sebelum ini ataupun yang sampai kepada Nabi Syith alaihi salam. Wa huwa fi amudi nasab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu ghairu wahidin min ulama'in nasab. Baik. Dan dia antara tiang bagi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan beberapa ulama nasab. Yang itu kita akan bincangkan nanti berkenaan dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi memang tidak tepatlah bila dinasab bila Ilyas dalam 20 nasab datuk Nabi, ada pendapat yang mengatakan Ilyas yang ada di dalam tiang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merujuk kepada Nabi Ilyas ataupun merujuk kepada Nabi Idris. Jadi itu satu pendapat yang tidak tepatlah. Tetapi kalau kita tengok balik maksud mungkin yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah di sini iaitulah nasab Nabi kita yang sampai kepada Nabi Adam. Maksudnya melalui sampai kepada Nabi Idris. Itu memang pendapat sebahagian besar di kalangan ulama nasab lah. Wallahu ta'ala alam. Itu kita akan tengok nanti, kita akan bahas nanti insya-Allah pada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal,
kita kata kalau berlaku pun maksudnya pertemuan nasab itu tak kita kata bukanlah perkara yang perlu diingkari, kerana kalau kita tengok Idris alaihi salam, maka dia datang daripada nasabnya sampai kepada Adam dan Nabi Syith. Kalau kita tengok Khanuh kan itu, maka tak menjadi masalah lah kalau nak kita kata sama ada nak diterima atau tak memberi kesan apa-apa pun. Wa kana awwalu bani Adam u'tiya an-nubuwah ba'da Adam wa Syith alaihi salam. Ini pendapat ulama sejarah. Maka Nabi Idris alaihi salam ialah nabi yang maksudnya anak-anak Adam yang antara yang pertama yang diberikan kenabian selepas Adam dan Syith. Selepas Adam dengan Nabi Syith, itulah dikatakan yang mendapat kenabian ialah Nabi Idris alaihi salam. Ini merujuk kepada Nabi Adam dengan Syith. Selepas mereka, maka Nabi Idris adalah anak Adam yang antara yang terawal yang mendapat kenabian. Wa dzakara Ibnu Ishaq annahu awwalu man khatta bil qalam. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, Nabi Idris alaihi salam ialah manusia yang pertama ataupun yang diketahui orang yang pertama yang membuat garisan dengan pena, dengan pen, maksudnya menulis dengan pena. Waqad adraka min hayati Adam 300 sanah wa 80 sinin. Sungguhnya Idris sempat hidup dengan sempat melihatlah Nabi Adam alaihi salam lebih kurang dalam 308 tahun. Maksudnya dia dapat ketika itu Nabi Adam maksudnya ataupun dapat hidup dalam tempoh 308 tahun, iaitulah apa dia dalam hayat Nabi Adam alaihi salam. Wallahu taala alam, itu pendapat ulama tarikh dahulu. Baik, waqad qala ta'ifatun minan nas innahu al-musyaru ilaihi fi hadits Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami lamma sa'ala Rasulullah SAW 'anil khatt bil ramli faqala innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi faman wafaqa khattahu fadhaka. Baik, sebahagian di kalangan ulama mengatakan Nabi Idris inilah yang diisyaratkan di dalam hadis Muawiyah bin Hakam as-Sulami ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-khattu bil ramli, iaitu apa? Lakaran ataupun garisan yang dibuat di atas pasir ataupun di atas tanah. Maka kata Nabi SAW, innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi. Sesungguhnya ada seorang nabi yang dia membuat garisan di atas tanah. Faman wafaqa khattahu fadzaka, maka siapa yang menepati garisannya itu, maka itulah maka dia akan menepatinya. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, kita tengok kejap, kita tengok syarahan hadis tu untuk kita jelas apa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Baik, jadi baik. Innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi, innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi faman wafaqa khattahu fadzaka.
Baik, hadis ni kalau kita tengok balik, dia berkenaan dengan ad-darbur birrimal atau ad-darbu birramli, al-khattu birramli. Ini perbuatan yang kebanyakan bomoh dan juga kahin buat, iaitulah pada zaman jahiliyah, iaitulah mereka nak mendakwa mereka mengetahui ilmu ghaib. Lalu mereka mendakwa dengan mereka membuat garisan di atas pasir ataupun di atas tanah, maka mereka akan mendapat tahu tentang apa yang akan berlaku dan apa yang akan berlaku pada akan datang ataupun perkara gaib yang mereka mendakwa. Baik, kalau kita tengok balik ini bila Nabi SAW kata kana nabiyyun minal anbiya atau kana nabiyyun yakhuttu bihi fama faqatahu fadzaka. Baik, ini kalau kita tengok balik ianya merujuk kepada apa? Ia menunjukkan kepada Nabi SAW nak bagi tahu bahawasanya hal tersebut ialah khusus kepada seorang nabi, iaitu kita boleh faham dia adalah satu mukjizat daripada kalangan nabi-nabi, iaitulah Nabi Idris. Kalau kita tengok daripada sini, konteks ini kalau kita tengok balik, sebahagian ulama mengatakan hadis Nabi ini bukan menunjukkan bolehnya kita buat perkara tersebut. Bukannya boleh kita tiru dengan kita buat garisan di atas tanah kemudian kita nak mendakwa mengetahui ilmu ghaib ataupun dapat predict something yang akan berlaku ke dan sebagainya. Maka itu tak betul. Seperti perbuatan-perbuatan tukang ramal dan juga bomoh, dukun, pawang dan sebagainya yang ada pada zaman jahiliyah. Sebab itu Al-Khattabi antaranya, Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, beliau mengatakan yuhtamal an yakunu ma'nahu az-zajru anhu. Maksudnya kemungkinan yang paling besar sekali atau paling boleh dijadikan ihtimal yang kuat, apa yang Nabi SAW ungkapkan ini adalah satu bentuk az-zajr, satu bentuk larangan kepada orang lain. Maksudnya Nabi nak bagi tahu perbuatan membuat garisan di atas tanah, ini hanya diketahui perbuatan seorang nabi, iaitulah Nabi Idris. Dikatakan oleh para ulama Nabi Idris, innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi fama faqatahu fadzaka. Dan Nabi SAW nak bagi tahu di sini bahawasanya hal tersebut tak bolehlah, maksudnya orang lain nak ikut, sebab dia hanya khusus untuk Nabi Idris. Maksudnya kalau kita tengok di sini, Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri pun menyebutkan secara ittifaq, secara kesepakatan ulama, maksud menunjukkan perbuatan membuat garisan di atas tanah dengan tujuan untuk mengetahui ilmu ghaib. Ini dipanggil al-arraf ataupun al-arraf dengan al-kuhan, dan ada beberapa nama lagi lah, maksudnya yang kalau dibincangkan tentang dukun, bomoh dan pawang ini, mereka ada spesifikasi apa dia perbuatan mereka tu ada perbezaan dari sudut bagaimana cara mereka nak mengetahui ilmu ghaib dengan teknik-teknik yang tertentu, antaranya dengan mereka membuat garisan di atas pasir ataupun tanah. Jadi Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, bila sahabat tanya tentang Nabi tentang isu tersebut, maka Nabi bagi tahu innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi faman wafaqa khattahu fadzaka. So dia adalah apa? Dia adalah perbuatan Nabi. Dia bukannya dibenarkan untuk semua orang. Maksudnya dia hanyalah perbuatan yang kita kata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan tersebut kepada Nabi, seorang Nabi di kalangan Nabi-Nabi. Iaitulah dalam konteks ini kebanyakan ulama mengatakan merujuk ianya adalah Nabi Idris. Itu yang dikatakan dia adalah orang pertama yang membuat garisan di atas tanah ataupun di atas pasir, ar-raml. Dan wallahu taala alam apa maksud dan tujuan perbuatan tersebut, kita pun tak boleh nak pastikan. So bila benda-benda yang tak dijelaskan dengan cara pasti ni datang, orang kemudian ni cuba untuk tiru, cuba untuk buat ataupun dakwa ini adalah ilmu Nabi Idris dan macam-macam lagi, sebab kebanyakannya pendukun dan pawang ni
mereka akan dakwa ni adalah ilmu Nabi Idris, ataupun mereka akan mendakwalah macam-macam dakwaan. Jadi ini adalah kekufuran lah, sebab mereka beranggapan bahawasanya bolehnya kita keluar daripada syariat Nabi Muhammad dengan kononnya mendakwa Nabi ianya ada dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Maka tak bolehlah kita jadikan sebagai dalil untuk membuat perkara-perkara tersebut. Sebab itu kalau kita tengok balik, dia hanya khususiah Nabi yang terdahulu, iaitulah Nabi Idris. Jadi, sebab itu Nabi kata, "Faman wafaqa khattahu fadzaka", siapa yang menepati garisan yang Nabi Idris dah buat tu, maka dia akan dapat apa yang Nabi Idris dapat. Maksudnya, tak mungkinlah orang akan dapat apa yang dibuat oleh Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris alaihissalam, maksudnya kita kata jauh jarak dia dengan kita kan. Jadi macam mana ada orang yang mendakwa dia tahu ilmu Nabi Idris, sedangkan antara dia dengan Nabi Idris punya jauh waktu. Kalau kita pegang pendapat jumhur ulama yang mengatakan Nabi Idris selepas Nabi Adam dan Nabi Syith kan. Baik, wa yaz'umu katsirun min ulama'i tafsir wal ahkam annahu awwal man takallama fi dhalika wa yusammunahu Hirmis al-Haramisah wa yukadzibuna alayhi ashya'a katsira kama kadzabu ala ghairihi min al-anbiya wal ulama wal hukama wal awliya. Yang ramai di kalangan ulama tafsir dan juga ulama ahkam, yakni ulama di kalangan fuqaha ataupun ulama-ulama yang bukan ahkam di sini, lebih pada ulama-ulama ramai di kalangan mereka yang mendakwa Nabi Idris adalah orang yang pertama sekali yang mengatakan tentang hal tersebut, iaitu berkenaan dengan ilmu garisan di atas pasir ataupun di atas tanah. Wa yusammunahu Hirmis, dan mereka menamakan dengan nama Hirmis. Apa asal Hirmis ni apa? Hirmis ni maksudnya al-asadul qawiyyu syadid, ini singa yang kuat, ataupun disebut al-haramisah. Sammunahu al-Hirmis al-haramisah. Sebab mereka namakan dengan nama, kalau kita perasan apa Yunani pun depa dakwa lah Nabi Idris ni Hirmis lah, Hirms ataupun Hermis. Wa yakdzibuna alaihi asya'an katsiratan. Dan mereka mendustakan di atas nama Hirmis ini dengan perkara-perkara yang sangat banyak pendustaan. Kama kadzabu ala ghairihi minal anbiya wal ulama wal hukama wal awliya. Sebagaimana mereka banyak juga berdusta atas nama para nabi, ulama, hukama dan wali-wali. Jadi tak betul lah kan kalau kita katakan Tuhan apa dia panggil dipanggil Hermes kan. Hermes ni kalau kita tengok balik Greek punya dewa. So Greek punya dewa yang Hermes tu son of Zeus. Dia anak kepada Zeus kan. Kalau kita Google, kita akan dapatlah Hermes ni dia akan dia dikaitkan dengan apa? Dengan beberapa kelebihan. So ini mitos dia orang lah, mitos Greek ni. So sama jugalah sebahagian ulama-ulama dan juga ulama-ulama di kalangan umat Islam juga ada yang menerima pendapat tersebut yang mendakwa kononnya Hermes ni adalah Nabi Idris. Jadi ini yang menyebabkan banyak pendustaan yang berlaku. So kita kata sebab itu Imam Ibn Katsir rahimahullah dengan tegas mengatakan wa yakdzibuna alaihi asya'a katsirah. Mereka banyak berdusta. Banyak pokok tambah dan kita tak boleh terima lah. Kan? So kalau tengok dalam dakwaan golongan yang mengatakan ianya adalah kembali kepada ancient Greek ataupun mitologi dia orang akan kata Hermes ini is an Olympian deity in ancient Greek religion and mythology. Hermes is considered the herald of the gods. He is also considered the protector of human heralds, travelers, thieves, merchants, and orators. He is able to move quickly and freely between the world of the mortal and the divine, aided by his wing sandals. Dia digambarkan ada sayap dekat dia punya sandal dia. So dia boleh bergerak laju kononnya. So ini semua adalah tokok tambah. Tokok tambah ada khurafat kan.
So sampai dibuat patungnya dan sebagainya dan disembah, maka ini adalah sesuatu yang kita kata adalah sesuatu yang tak boleh diterima. Sebab tu kalau kita tengok balik, kalau kita terima memang kita bodoh lah. So, kita bodoh lah, kita maksudnya kita pergi terima sesuatu yang dusta. Maksudnya sesuatu yang khurafat, sesuatu yang dusta dan tidak memberikan apa-apa kebenaran pun, sedikit pun tidak memberikan menatijahkan kebenaran kan. Baik. Jadi sebab itu Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan itu adalah pendustaan yang sangat banyak yang dilakukan, sebagaimana mereka orang-orang kafir, mereka mendustakan atas nama nabi-nabi, ulama dan hukama dan wali-wali. Jadi standard tu bila dah makin lama, zaman orang dah tak tahu. Kebetulan pula Nabi Idris alaihissalam ni antara kisahnya yang paling penyebutan nama Nabi Idris dalam Quran ni, kisah dia yang paling ringkas, dan tak ada kisah pun sebenarnya paling ringkas sekali. Allah Ta'ala hanya sebut kedudukan dia. Allah Ta'ala sebut kedudukan dia. Dan Allah Ta'ala sebut dia adalah Nabi dan Siddiqin. Siddiq, ini orang yang benar, dan Nabi. Tak ada kisah pun sebenarnya. Kalau ada kisah pun, kita akan tengok riwayat yang dikemukakan oleh ulama. Baik. Wa qawluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyyah. Firman Allah Ta'ala, dan kami angkat kedudukannya pada kedudukan yang tinggi, sebagaimana yang telah sahih di dalam sahihain dalam hadis Al-Isra, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui iaitulah langit yang keempat dan melihat Nabi Idris. Itulah tafsir dia. Rafa'nahu makanan 'aliyyah, maksudnya kata Imam Ibn Katsir, sebagaimana yang sabit dalam sahihain, maksudnya ketika peristiwa Isra, maka Nabi SAW melihat di langit yang keempat adanya Nabi Idris berada di langit yang keempat. Itulah tafsir bagi firman Allah SWT, wa rafa'nahu makanan 'aliyyah. Baik. Wa rawa Ibn Jarir an Yunus an Abdul A'la an Ibn Wahb an Jarir bin Hazim an al-A'mash an Shumr ibn Atiyah أو الشمر بن عتية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له ما قول الله تعالى لإدريس رفع مكانا عليا فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل بني آدم من أهل زمانه فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة وإن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم في ملك الموت حتى ازداد عملا فحمل ما بين جناحيه حتى صعد إلى السماء فلما كان في السماء رابط تلقاه ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت الذي كلمه في إدريس فقال وأين إدريس قال هو ذا على ظهري فقال ملك الموت فالعجب بعثت وقيل لي أقبض روح إدريس في السماء الرابعة وجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك فذاك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. Baik. Yang ni memang kalau kita tengok balik, ini antara kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, iaitulah apa berkenaan dengan Ibn Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, dan ketika itu Hilal bin Yasaf ada di samping mereka berdua. Maka kata Ibn Abbas, apakah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya? Maka kata Ka'ab, amma Idris fa inna Allah auha ilaihi anni arfa'u laka kulla yawm mithla jami' amali bani Adam la'alla min ahli haba yazdada amalan. Adapun Idris, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya bahwasanya kata Allah, sesungguhnya aku akan mengangkat bagimu setiap hari seperti keseluruhan amalan anak Adam. Maka fahabba yazdada amalan, maka ketika itu Idris pun sukalah untuk dia menambahkan amalannya. Maka datang fa'atahu khalilun lahu, maka datanglah teman rapatnya minal malaikah, fa'atahu khalilun lahu minal malaikah. Kemudian faqala inna Allah auha ilayya kadza wa kadza fakallim fiyya malakal maut hatta izdada amalan. Kemudian katanya, sesungguhnya Allah Taala telah mewahyukan kepadaku demikian Nabi Idris, maka katakanlah kepada malaikat maut tentang diriku sehingga aku dapat menambahkan amalan. Fahamalahu baina janahaihi hatta sa'ida bihi ila sama. Kemudian Nabi Idris AS dibawa di antara kedua sayap malaikat tersebut sehingga naiklah dia ke langit
sehingga ke langit. Apabila sampainya Nabi Idris ke langit keempat, maka dia bertemu dengan malaikat maut. Ya. Maka berkatalah dia dengan malaikat maut tentang apa yang telah dikatakan oleh Nabi Idris. Ataupun dikatakan apa dia? Malaikat maut itu malaikat yang teman kepada Nabi Idris tadi naik ke atas langit, kemudian dia bertemu dengan malaikat maut, kemudian malaikat maut mengatakan ataupun malaikat yang teman kepada Nabi Idris tadi mengatakan kepada malaikat maut akan apa yang dikatakan oleh Nabi Idris. Itu berkenaan dengan dia tak tahu yang Nabi Idris berada di belakang malaikat tersebut. Berkenaan dengan apa yang Nabi Idris katakan tentang nak tambah amalan dia. Baik. Kemudian malaikat maut mengatakan fal ajbu bu'ithu wa qila li iqbud ruha Idris fi samai rabi'ah. Itu kemudian dikatakan di mana Idris tak nampak pula kan. So kata malaikat yang bawa Nabi Idris itu dia berada di belakang. Kemudian kata malaikat maut sangat mengagumkan, aku diutuskan dan dikatakan kepadaku untuk diperintahkan untuk mencabut roh Idris di langit yang keempat. Maka faja'altu aqulu kaifa aqudu ruhahu fi samai rabi'ah wa fil ard. Kemudian aku pun mengatakan, malaikat mengatakan bagaimana aku nak cabut rohnya sedangkan di langit yang keempat sedangkan dia berada di bumi. Maka ketika itu dicabutlah roh Nabi Idris alaihissalam di situ di langit yang keempat. Dan itulah dimaksudkan dengan firman Allah Taala wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Kami mengangkat kedudukannya pada kedudukan yang tertinggi. So ini riwayat kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik, wa hadha min al-israiliyat wa fi ba'dihi nakara. Dan ini termasuk daripada riwayat Israiliyat dan pada sebahagiannya adanya nakarah, maksudnya adanya perkara yang kita kata nakarah yang tidak disetujui oleh maksudnya yang tak diterima lah, maksudnya kita kata maksudnya di riwayat saja, maksudnya tak dibenarkan dan tak didustakan. Dia masuk dalam kategori yang Israiliyat yang kita kata tak diingkari dan tak dibenarkan. Kita hanya just riwayat kan. Baik, kita tak tahu sama ada benar ataupun tak benar. Jadi apa caranya yang kita dah sebut sebelum ni, Nabi SAW kata la tusaddiquh wa la tukadzibuh. Jangan benarkan, jangan dustakan. Baik, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim mengatakan faqala lidzalika al-malik salli malakul maut kam baqiya min umri fasawa ma'ahu kaifa kam baqiya min umrihi faqala la adri hatta anzura qala innaka tas'alni rajul ma baqiya min umri illa tarfat 'ain fa nadhara malaku ila tahta janahi ila Idris fa idza huwa qad qubida wa huwa la yash'ur. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan malaikat maut tanya kepada malaikat yang menjadi teman Nabi Idris itu menyebutkan kepada Nabi Idris supaya tanya kepada malaikat maut berapakah baki umurku. Maka ditanyakanlah berkenaan dengan umurnya, maka dikatakan tidak ada umurmu melainkan hanyalah sebatas illa tarfatain, sebatas kelipan mata. Maka malaikat maut pun melihat di bawah sayap yang disembunyikan Nabi Idris untuk naik ke langit itu. Maka ketika itulah Nabi Idris dicabut rohnya dalam keadaan dia tak sedar. Wallahu ta'ala alam, kita kata ini semua adalah riwayat yang kita kata kita tak benarkan dan tak dustakan. So kalau sebahagian orang dikata ni cerita yang pelik dan sebagainya, tetapi kita kata bila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sendiri tanya ke Al-Ahbab, Ka'ab Al-Ahbab bagi kisah ini, tapi kita tak ada kita bertemu dengan pengingkaran daripada Ibnu Abbas ataupun mana-mana sahabat, dan kita hanya berhenti tawakuf. Kita kata ialah kita kata tak perlu didustakan dan dibenarkan. Kita tak katalah ini kisah yang betul. Baik. Wa qaulu ala kulli hal, kisah ni memang kita pun dengar pelik kan, jadi kita berhentilah, kita just nak bagi tahu ini contoh yang antara riwayat yang ada tentang Nabi
Idris alaihissalam yang dibawa oleh malaikat yang menjadi teman dia di bumi. Maksudnya Allah SWT jadikan, ialah kita kata itu pun tak mustahil kerana nabi-nabi mereka ditemani dengan malaikat. Nabi-nabi mereka ditemani dengan malaikat sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan Mikail ketika dalam peperangan misalnya ataupun ketika menyampaikan wahyu. Jadi tak mustahil benda tu, kita kata Nabi ada sahabat di kalangan malaikat tu tak bercanggah dengan fakta yang asas yang kita terima pada Nabi kita sendiri. Nabi Muhammad SAW sering didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Demikianlah juga Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Mikail dalam peristiwa-peristiwa peperangan. Dan itu semua kita kata tak menjadi masalah kat situ. Tetapi kisah itu sendiri kita kata dia kita kena faham macam bila kita nak kata kisah tu pelik, kisah tu ganjil ke apa ke, macam apa ukuran keganjilan tu. Kat situ yang kita perlu faham apa ukuran keganjilan. Kalau kita kata malaikat jadi teman Nabi Idris tu ganjil, baik dia berlaku pada nabi-nabi. Kan? So dia tak boleh kita nak kata benda tu ganjil. Baik kalau kita kata kisah ni pelik sebab dia riwayat Israiliyat. Baik, ada lagi riwayat Israiliyat yang lebih pelik yang ada, bahkan bukan riwayat Israiliyat, riwayat tentang nabi kita, tentang Isra' dan Mi'raj. Pelik tak? Pelik. Adakah kita hukum ke atas dasar kepelikan tu untuk kita tolak? Tak boleh juga. Sebab itu last kali kita balik pada riwayat ini adalah riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar yang ditanyakan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas just nak tahu apa pendapat Bani Israel atau apa pendapat di kalangan Bani Israel berkenaan dengan ayat berkenaan dengan Nabi Idris. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sebab itu sahaja yang ada, yang kita dapat, yang ada, yang kita pun tak boleh nak kata dia betul, kita pun tak boleh kata dia dusta. Kalau kita kata dia betul, boleh jadi dia dusta. Kalau kita kata dia dusta, boleh jadi dia betul. Sebab itu Nabi SAW dalam isu macam ni, Nabi kata, bila datang kepada kamu riwayat Bani Israel, fala tusaddiquh wala tukadzibuh. Jangan kamu benarkannya dan jangan kamu dustakannya. Ya. Baik, jadi sebab itu Imam Ibn Katsir kata wa hadza minal Israiliyat wa fi ba'dihi nakar. So Imam Ibn Katsir pun dia tak ada lah kata ditolak secara total, dia hanya sebutkan dan ialah berkenaan dengan apa kita kata kisah tadi pun kita kata maksudnya dia hanya nak menjelaskan perincian kenapa Nabi Idris berada di langitnya keempat, itu saja. So Allah Ta'ala wahyukan Nabi Idris kepada Nabi Idris, maksudnya Allah akan angkat kedudukan Nabi Idris ni pada awalnya, iaitulah amalan-amalan Nabi Idris tu akan dinaikkan kedudukannya seperti seluruh amalan Bani Adam yang ada pada zaman tu. Sebab tu kata Ibn Katsir la'allahu min ahli zamanihi. Maksudnya amalan Nabi Idris tu akan diangkat amalannya pada awalnya, amalannya itu dengan seperti amalan seluruh anak Adam ketika itu, ketika zaman dia. Kemudian itu yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar kepada Ibn Abbas. Sebab itu Nabi Idris dia nak menambahkan lagi amalan dia. Kemudian datanglah malaikat yang menjadi teman Nabi Idris. Maksudnya malaikat yang diwahyukan oleh Allah untuk menemani Nabi Idris. Datang malaikat itu, dia bagi tahu dekat Nabi Idris bahawasanya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan niat Nabi Idris nak tambah amalan dia. Nak tambahkan amalan dia. Kemudian
malaikat itu pun bawa dia naik ke langit yang keempat. Kemudian malaikat maut, maksudnya dah ditentukan, memang Allah dah tentukan, maksudnya Nabi Idris akan diwafatkan di langit yang keempat. Itu satu pendapat. Satu, kalau kita tengok balik, ada pendapat, sebahagian pendapat ulama lagi mengatakan Nabi Idris tak diwafatkan. Maksudnya dia hidup. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Idris ni adalah Nabi Ilyas. Ada juga yang mengatakan Nabi Idris ni adalah Nabi Khadir. Macam-macam pendapat. Tapi semua pendapat tu kita kata tak ada dalil. Kalau nak sebut pendapat ni banyaklah kan. So, sebab itu just nak tahu, Ibnu Abbas nak tahu saja apa pendapat Ka'ab al-Ahbar berkenaan dengan ayat wa rafa'nahu makanan aliyya. Itu je. Dia nak tahu yang tu je. Sebab apa Nabi Idris boleh ada dekat langit keempat, itu je. So, Ka'ab al-Ahbar pun bagi tahu lah. Dia bagi tahu lah sebab Nabi Idris dia nak minta amalan dia bertambah, sedangkan amalan dia Allah Ta'ala dah memang angkat. Maksudnya Allah Ta'ala angkat amalan Nabi Idris ni seperti seluruh amalan orang zaman dia. Kemudian akhir sekali dia nak minta tambah, kemudian Allah Ta'ala tetapkan dia diwafatkan di langit yang keempat. Kemudian dan dinaikkan ke langit yang keempat dan diwafatkan di situ. Dicabut nyawanya, nyawa Nabi Idris oleh malaikat maut di langit yang keempat. Sebab itulah dia berada di langit yang keempat. Warfa'nahu makanan aliyya, itu je. Sebab tu kalau kita tengok balik, tak ada apa-apa pun. Yalah, walaupun Ibnu Katsir kata wa fi ba'dihi nakarah, tetapi tak ada apa-apa yang kita kata apa maksud nakarah ni, wa fi ba'dihi nakarah. Kalau kita bincang dari sudut istilah ulama hadis. Baik, dia ada beberapa makna nakarah ni. Baik, kalau kita tengok dalam dipanggil nakarah fil matan. Selalunya nakarah fil matan ni kalau kita tengok dia nas hadis tu sendiri. Nas hadis tu sendiri sama ada dia kita kata nakarah fil matan ni maksudnya apa, dia matan dia tu, dalam matan dia tu ada sesuatu yang tidak baik, dia kalau kita tengok dia ulama bahas tentang sahihul isnad, apa dia munkarul matan, ataupun maksudnya dia punya sanadnya boleh jadi sahih tapi matan dia tu diingkari ataupun matan dia tu tak dipersetujui. Maksudnya baik, kita tawakuf dulu kat sini, nanti kita check balik, nanti anda check balik. Sebab dia ni teknikal juga lah ni, teknikal benda macam ni, teknikal yang kita kena perhalusi lah. So tapi ala kulli hal itu saja yang sebab tu Ibnu Katsir dia bawa yang tu je kan, dia bawa riwayat ni saja. Ibnu Jarir At-Tabari bawa. Kemudian dia orang tak ingkar. So At-Tabari pun tak ingkar riwayat ni kan. Maksudnya, tetapi Ibnu Katsir dia kata wa fi ba'dihi nakarah. Itu apa maksud dia? Kita akan tengok nantilah. Nanti kita akan check balik, kita tengok, kita tawakuf kat situ. Baik. Wa qawlu bin Abi Najih an Mujahid fi qawlihi wa rafa'nahu makanan 'aliyya qala Idris rufi'a wa lam yamut kama rufi'a Isa in arada annahu lam yamut ila al-an fa fi hadha nadha wa in arada annahu rufi'a hayyan ila as-sama' thumma qubida hunaka fala yunafi ma taqaddam an Ka'b al-Ahbar wallahu a'lam. Baik, satu lagi pendapat yang diriwayatkan daripada Mujahid pada firman Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami mengangkat kedudukannya pada kedudukan yang tinggi. So Allah kata kami angkat Idris pada kedudukan yang tinggi.
Baik. Kata Mujahid bin Jabr Al-Makki, Idrisu rufi'a wa lam yamut. Idris diangkat dan dia tidak mati. Kama rufi'a Isa, seperti mana diangkat Nabi Isa. Ini pendapat Mujahid. So nampak Mujahid, okey. Sekarang kita boleh tahulah kenapa Mujahid berpendapat macam ni. Sebab Mujahid anak murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ada riwayat Ibnu Abbas tanya kepada Ka'ab Al-Ahbar tentang peristiwa, tentang kisah ini, tentang kisah Nabi Idris ni. Tapi dalam kisah tersebut, Ka'ab Al-Ahbar sebutkan Nabi Idris diwafatkan di langit yang keempat. Tapi Mujahid dia, ini kita boleh tahu ini ijtihad mujtahid. Mujtahid kata Nabi Idris diangkat ke langit dan tak mati, sebagaimana diangkat Nabi Isa. Tapi Ibnu Katsir kata apa? In arada annahu lam yamut ila al-an fa fi hadha nazar. Kalau dimaksudkan oleh Mujahid itu Nabi Idris tak mati sampai sekarang, fa fi hadha nazar. Ni tak betul. Tak perlu diteliti lagi, tak betul. Wa in arada annahu rufi'a hayyan ila sama' thumma qubida hunaka fala yunafi ma taqaddama an Ka'bil Ahbar. Wallahu a'lam. Kalau dimaksudkan oleh Mujahid dia diangkat ke langit yang keempat itu dalam keadaan hidup, kan malaikat bawa dia naik ke langit yang keempat dalam keadaan hidup. Kemudian dia dicabut nyawanya di sana. Thumma qubida hunaka. Maka ini tidak ternafi ataupun tidak boleh dinafikan berdasarkan kisah ataupun riwayat Ka'ab Al-Ahbar yang telah terdahulu, yang telah dikemukakan sebelum ini. Yang ditanya oleh Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Tapi Mujahid, kat situ kita tahu kat mana datangnya pendapat tu. So pendapat tu datang daripada tabi'in, yang ini murid Ibnu Abbas, Mujahid. So dia ijtihad. Dia kata Idris diangkat di langit yang keempat dan tak mati, sebagaimana diangkat Nabi Isa. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas tanya Ka'ab Al-Ahbar tu tak ada penambahan tu. So kita tahulah kat mana kat sini siapa yang kita perlu rujuk balik. Maksudnya kena refer baliklah dekat riwayat Ka'ab Al-Ahbar yang Ibnu Abbas tanya tadi. Kan? Jadi itu yang berkenaan dengan Nabi Idris. Baik. Wallahu taala alam. Tak betul lah. Maksud kalau ada orang yang kata Nabi Idris masih hidup, sebab tu ada datang pendapat yang kemudian mengatakan Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas, kan? Ataupun Nabi Idris itu adalah ada yang kata Nabi Ilyas pun diangkat ataupun tak mati, macam-macam kan. Ada yang kata Nabi Khadir. Itu dah datang dah pendapat-pendapat yang kita kata banyaklah. Maksudnya kita tak boleh nak mengatakan sesuatu pendapat itu betul melainkan dengan dalil yang sahih, dengan dalil yang sahih. Jadi jelas tak ada dalil yang sahih pun dalam isu ni, kan. Baik. Wa qala al-Aufi an Ibn Abbas fi qawlihi wa rafa'nahu makanan 'aliyya rufi'a ila sama'i sadisah famata biha wa hakadha qala ad-Dhahhak. Daripada Ibn Abbas lagi datang lagi dari riwayat daripada Ibn Abbas dalam mentafsirkan firman Allah Taala dan kami mengangkatnya kedudukan yang tertinggi ataupun yang tinggi, diangkat Nabi Idris ke langit yang ke-6, maka dia mati di sana. Wa hakadha qala ad-Dhahhak, demikian juga dikatakan oleh ad-Dhahhak. Kemudian kata Ibnu Katsir, wal hadithul muttafaq alaihi min annahu fi as-sama'i rabi'ah asah. Hadis-hadis yang disepakati atasnya bahwasanya Nabi Idris kedudukannya adalah pada langit yang keempat itu lebih sahih. Wa huwa qaulu Mujahid wa ghairu wahid, dan dia adalah pendapat Mujahid dan ramai lagi di kalangan ulama salaf. Baik, jadi yang sahih, paling sahih langit yang keberapa? Langit yang keempat, berdasarkan hadis dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. So Idris iaitu Nabi bertemu di langit yang keempat. So kat sini pendapat yang kata dia langit yang ke-6 sebenarnya tak tepat lah. Sebab riwayat yang sahih mengatakan dia langit yang ke-4. Cuma perincian kisah kenapa dia duduk kat langit yang keempat tu yang kita kata yang kita kena tawakuf lah. Kita tak boleh dustakan dan tak boleh benarkan riwayat daripada Ka'ab Al-Ahbar tadi. Riwayat Israiliyat yang kita kata dia tak ada apa-apa kesan ataupun apa-apa natijah hukum pengamalan. Tak ada apa-apa natijah hukum. Tapi dia hanya nak menjelaskan. Baik, jadi kita pun berhenti kat situ kan tadi. Baik.
وقال الحسن البصري ورفعناه مكانا عليا قال إلى الجنة وقال قائل رفع في حياة أبيه يرد ابن مهلايل والله أعلم. Al-Hasan Al-Basri mengatakan kami angkatnya pada kedudukan yang tertinggi iaitulah di syurga, ilal jannah, di syurga. Jadi tak bercanggah juga kan. So nabi-nabi memang akan masuk syurga memang akan masuk syurga, sama ada mereka diangkat masuk ke syurga dulu ataupun mereka akan masuk syurga kemudian, ataupun mereka akan dibawa ke dalam syurga bila-bila masa yang Allah Taala suka, sebab mereka nabi-nabi. Memang syurga itu dicipta untuk mereka sebab mereka termasuk di kalangan minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. So dia orang first so, apa yang ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tak ada bercanggah dengan apa-apa pun. Kalau dia kata dia maksudkan dengan warafa'nahu makanan aliyah ke syurga, tak ada masalah sebab syurga memang di tempat yang tertinggi kan. So tak ada isu kan. So bila kita dah faham macam tu, kita tak ada isu. Tak ada kita nak pelik pula kenapa ke syurga pula, kata dia kata ke langit keempat, baik, tak ada masalah kan, sebab dia nabi kan. Baik, dan ada juga pendapat yang mengatakan rufi'a fi hayati abihi Yarid ibn Mahalil atau Mahlail wallahu alam. Ada juga pendapat sebahagian sejarawan lagi mengatakan Nabi Idris ni diangkat ketika bapaknya masih hidup, iaitu Yarid ibn Mahalil atau Mahlail wallahu a'lam. Wa qad za'ama ba'duhum anna Idris lam yakun qabla Nuh bal fi zaman Bani Israil. Datang lagi satu pendapat sebahagian ulama mengatakan bahawasanya Idris bukan hidup sebelum Nabi Nuh, bahkan dia hidup pada zaman Bani Israil. Ini satu pendapat lagi, tapi pendapat ni adalah beberapa dalil yang dipegang oleh mereka, antaranya dalil dalam hadis Isra, hadis dalam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Idris mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Idris mengatakan marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang kepada saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. So, mereka beralasan kenapa Nabi Adam sebut anak yang saleh, tapi Nabi Idris sebut saudara yang saleh. So kat situ mereka kata menunjukkan Nabi Idris ni bukan pada zaman selepas Nabi Adam, tapi zaman Bani Israel, dah lewat. Wallahu ta'ala a'lam. Kan? Tapi jumhur ulama tarikh, mereka meletakkan Nabi Idris memang selepas Nabi Adam atau selepas Nabi Syith alaihi salam. Baik. Wa qala al-Bukhari wa dzikr ibn Mas'ud ibn Abbas anna al-Ilyas huwa Idris. Ada juga pendapat di kalangan sahabat. Antaranya disebutkan daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas bahwasanya Ilyas itulah Nabi Idris. واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء أنه لما مر به عليه السلام قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح قالوا فولو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له. Kita dah fahamlah maksud amudun nasab ni. Maksudnya di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau kita tengok dalam sahihnya dalam kitab Hadits Al-Anbiya, memang ada pendapat sahabat yang mengatakan Nabi Idris itu ialah Ilyas. So, nanti kita akan bincang Nabi Ilyas tu. Nanti sampai Nabi Ilyas. Tapi kenapa Nabi Idris Nabi Ilyas? Baik, ini dikatakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dan mereka berdalilkan dengan apa yang datang dalam hadis Zuhri daripada Anas bin Malik dalam hadis Isra. Ketika Nabi bertemu dengan nabi-nabi di langit, maka nabi-nabi memberikan penghormatan, mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad. Marhaban bil akhi salih wa nabi salih. So Nabi Idris, bila Nabi Muhammad bertemu dengan dia, Nabi Idris kata marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Selamat datang kepada saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Dan Nabi Idris tak kata macam Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Marhaban bin nabi salih wa ibni salih. Nabi Idris tak kata macam Nabi Adam kata. Nabi Adam dia alu-alukan Nabi Muhammad, selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Nabi Ibrahim pun anak yang saleh disebut. Nabi Idris sebutkan Nabi Muhammad anak yang saleh. Kalaulah Nabi Idris itu adalah amud nasab, maksudnya tiang nasab Nabi Muhammad, maksudnya dia adalah selepas Nabi, dia adalah sebelum Nabi Nuh atau selepas Nabi Adam dan Nabi Syith,
sudah tentulah dia akan cakap macam siapa? Macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam, anak yang soleh. Laqala lahu kama qala lahu. Wa hadha la budda li'annahu qad la yakunu rawi hafizahu jayidan aw la'allahu qalahu ala sabili al-hadmi wa tawadhu wa lam yantasib fi maqam al-ubuwah kama intasaba li Adam abil bashar Ibrahim alladhi huwa khalilur rahman wa akbar ulil azmi ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ibnu Katsir kata mungkin boleh jadi perawi yang meriwayatkan hadis tadi tak berapa ingat. Sebab dia memang berlaku beberapa banyaklah riwayat Isra dan Mi'raj ini, dia yang berlaku sedikit perubahan dari sudut, macam contoh kedudukan Nabi Idris tu, adakah dia langit keempat, langit keenam, ada beberapa perubahan di kalangan perawi hadis. So sudah tentulah ianya memberi kesan juga kepada kenyataan Nabi Idris. Itu kata Imam Ibn Katsir. Wa hadha la budda la yadullu wala budda li'annahu qad la yakunu rawi hafizahu jayidan. Mungkin betul kerana perawi menghafalnya dengan baik. Okey, satu. Atau mungkin boleh jadi Nabi Idris sebutkan, dia yang Ibnu Katsir kata di sini, ini pendalilan ataupun istidlal yang dilakukan oleh sebahagian antaranya sahabat Nabi Ibn Mas'ud Ibn Abbas. Maksudnya dia maksudnya la budda la yadullu wala budda. Wa hadha la yadullu wala budda li'annahu qad la yakunu rawi hafiz jayidan. Kemungkinan boleh jadi dia adalah betul. Maksudnya kerana perawi itu mungkin dia tak hafal dengan baik, ataupun dia tertukar ke, tersilap ke, ataupun dia hafal baik tetapi dia tertukar. Aw la'allahu qalahu ala sabilil hadmi, ataupun boleh jadi Nabi Idris ucapkan saudara yang soleh itu dengan ucapan dalam bentuk untuk merendah diri dan dia tak meletakkan kedudukannya kepada maqam al-ubuwah, maqam bapa, yang sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, kan? Sebab mereka adalah ulul azmi, ataupun mereka adalah Nabi Ibrahim ulul azmi dan Nabi Adam AS abul bashar. Sebab itu seakan-akan Nabi Idris nak merendah diri. Boleh jadi. Jadi tak menunjukkan apa-apa kesan, maksudnya tak menunjukkan perkataan Nabi Idris tu tak menunjukkan sebaliknya dia bukan Nabi selepas Nabi Adam, Nabi Syih. Kan? Maksudnya boleh jadi atas dasar Nabi Idris AS nak merendah diri, tawaduk. Jadi disebut akhi saleh, saudaraku yang saleh. So ukhuwah di situ adalah ukhuwah dalam agama, ukhuwah dalam kenabian, persaudaraan dalam kenabian. Dia tak melihat dia adalah dia tak membahasakan diri dia sebagai bapa dan membahasakan Nabi Muhammad sebagai anak. Berbeza dengan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Ibrahim memang makruf. Kerana Nabi Adam dia abul bashar, memang semua bawah dia anak dia. Nabi Ibrahim pula memang Nabi Muhammad SAW datang daripada keturunan dia, keturunan Bani Ismail, anak dia, jadi memang berhak dia memang duduk pada bapa, membahasakan diri daripada bapa. Tetapi Nabi Idris tak ada nampak apa-apa petunjuk yang menunjukkan Nabi Idris kena cakap dia adalah bapa dan Nabi Muhammad adalah anak. Walaupun memang kita kata dari sudut kedudukan Nabi Idris alaihissalam tadi pada yang menjadi pegangan jumhur ulama, iaitulah beliau alaihissalam berada pada selepas Nabi Adam dan Nabi Syih alaihissalam. So kat situ masih lagi ada ihtimal. Sebab itu kita kata kok mana pun ada dalil, so ulama still boleh jawab. So dia orang yang pegang kata Nabi Idris selepas Nabi Adam dan Nabi Syih, sebelum Nabi Nuh, still dia orang boleh jawab istidlal yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan Nabi Idris bukan sebelum Nabi Nuh. Bahkan dia adalah Nabi Bani Israel. Bahkan Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas berpendapat Nabi Idris adalah Nabi Ilyas.
Tapi kalau kita tengok balik tak tepat lah. Kalau kita tengok balik tak, memang pendapat yang dinukilkan Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud ni memang tak kuat lah kat situ. Kan? Sebab memang, yalah walaupun mereka sahabat Nabi, tapi yalah itu kita boleh tahulah kenapa dia jadi pendapat dia orang, kerana mereka berdalilkan dengan hadis yang sebut tentang al-akhi salih. Nabi Idris bahasakan diri dia kepada Nabi Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, selamat datang kepada saudaraku yang soleh. Tetapi ulama mesti boleh jawab, maksudnya ulama yang pegang dengan pendapat jumhur ulama mesti boleh counter balik. So still kita kata tak kuat jugalah kalau kita nak kata dia adalah nabi selepas Nabi Nuh ataupun Nabi Bani Israel. Sebab Bani Israel lambat lagi kan. Lambat lagi. Baik. Dan kalau kita tengok, itulah berkenaan dengan Nabi Idris. So Nabi Idris ni memang dia tak disepakati lah kedudukan dia. So maksudnya kedudukan dia, cerita tentang dia satu ayat Quran hanya cerita tentang kedudukan dia. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah, kemudian innahu kana siddiqan nabiyya, itu je. Tak ada dah kisah dah. Yang ada tadi kisah apa, Ka'ab al-Ahbar yang Ibn Abbas tanya. Itu pun tak bagi tahu tentang bila waktu dia, bila zaman dia. Kan? Tetapi ulama-ulama tarikh, sejarawan, ahli sirah, mereka memang majoriti, bahkan jumhur, majoriti ulama tarikh, mereka meletakkan Nabi Idris selepas Nabi Adam dan Nabi Syekh. Kan? Sebab tu kita pun, kalau kita dengar susunan dalam meletakkan Nabi Idris ni adalah selepas Nabi Adam. Kan? Sampai nasyid pun dia letak Adam Idris. Bukan kita nak kata ni nasyid, ambil nasyid daripada nasyid, tak. Ini memang jumhur ulama. So kita tak boleh lah nak kata tak betul juga. Kan? Jumhur ulama. Baik. Walaupun ada pendapat Ibn Abbas dengan Ibn Mas'ud mengatakan dia adalah Ilyas itu adalah Idris, tapi tak jelas juga adakah maksud Ilyas di situ maksud Ilyas yang ada pada Bani Israel. Sebab Ilyas itu pun, Nabi Ilyas pun tak disepakati juga adakah dia daripada Bani Israel atau tak. Itu isu satu lagi. So sekarang ni faham tak? Sekarang ni Nabi Idris, okey, tak sepakat. Dia ni, Nabi Idris ni dia dekat mana dia punya garis masa dia? Kat mana? Okey, jumhur ulama kata lepas Nabi Adam dan Nabi Syekh, sebelum Nabi Nuh. Ini jumhur ulama punya pendapat. Baik, ada pendapat dekat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas mengatakan Idris ini ialah Ilyas. Baik, jadi kita nak tahu Ilyas ni kat mana? So Nabi Ilyas pun tak sepakat juga. Di kalangan ulama pun tak sepakat juga Nabi Ilyas ni. Ada yang kata dia Nabi Bani Israel, ada yang kata dia Nabi Finiqiyin. Finiqiyin maksudnya ya sezaman dengan Bani Israel, tapi dia bukan Nabi Bani Israel. Tapi still lah dapat waktu dia tu samalah, timeline dia tu, garis masa dia dengan Bani Israel. Lebih kurang. Tapi still tak ada kesepakatan. So kat sinilah kita kata syakhsiyah peribadi Nabi Idris ni antara yang paling tak disepakati. Kenapa? Kerana Quran hanya datang dengan ringkas, dengan cerita yang mubham, dengan cerita yang ringkas, tak cerita panjang. Sebab itu dia punya punca dia. Kenapa Nabi Idris ni tak disepakati? So kalau ada orang yang mendakwa Nabi Idris ni confirm begitu, maksudnya dia tak faham lah, ada khilaf di kalangan ulama. So khilaf ni bukan main-main kan, khilaf di kalangan maksudnya pendapat tadi dikemukakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud yang kata dia adalah Nabi Ilyas. Tetapi penambahan tokoh tambah cerita yang kata Nabi Ilyas tak mati, diangkat ke langit, itu yang tu kita kata kita tawakuf, kita kena berpegang pada dalil macam Nabi Idris tadi. Yang sahihnya Nabi Idris diangkat langit yang keempat, kemudian dimatikan di sana, diwafatkan. Kan? So tak ada isu dia sama macam Nabi Isa. Tapi kesan dia, orang-orang Yahudi, mereka meyakini bahawasanya Ilyas ataupun Nabi Idris dan Nabi Ilyas itu antara yang akan Ilya yang akan turun sebelum turunnya Nabi Isa ataupun sebelum turunnya Kristian, Kristian mereka ada akidah mereka. So ada kesan. Tapi kita tengok, kita dalam Islam, kita tak ada i'tiqad, dalam usul i'tiqad kita tak ada i'tiqad bahawasanya ada Nabi yang akan turun sebelum Nabi Isa, tak ada. Nabi Isa yang akan turun. So maksudnya tak ada lah. Tak diterima lah oleh ulama kita. Maksudnya pendapat yang kata akan ada Nabi yang turun sebelum Nabi Isa tu tak ada lah. Kan?
Apa dia kalau ada pun pendapat yang kata Nabi Khadir akhir zaman tu, itu pun marjuh, pendapat yang tak kuat juga kan. Sebab kita tak dikhabarkan dengan riwayat yang sahih, dengan ataupun dengan kesepakatan ulama berkenaan dengan khabar tersebut, tak diterima. Kalau ada dah tentulah dia dah termasuk usul i'tiqad kita kan. Kalau dah ada pendapat yang kata akan turun Nabi Ilyas, akan turun sebelum Nabi Isa lah, macam-macam pendapat. Kalau kita buka dalam kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasrani, memang mereka akan macam-macam lah mereka bawakan kisah-kisah. Dan semua tak boleh diterima lah kan. Tak boleh diterima lah. Panjang juga kalau kita nak bahas isu tu, tapi itulah setakat yang kita boleh. Kita setakat tu lah. Kita berhentilah. Maksudnya Nabi Idris memang dia adalah tak disepakati kedudukan dia. Yang tu kita kena faham. Bila tak disepakati, kita kena kata ada khilaf. Tapi kita tak boleh nak rajih pun kan, kena kuat lah. Kena kuat lah hujah kita. Okey, paling kuat pun kita kata hadis Isra' tu, Nabi Idris tak kata anak soleh. Nabi Idris kata kat Nabi Muhammad saudara soleh. Itu yang paling kuat pun. Tapi still ulama yang pegang pendapat jumhur ulama yang kata Nabi Idris lepas Nabi Adam dan Nabi Syekh sebelum Nabi Nuh, itu still dia orang boleh jawab. Tak ada hadis yang diiktiradkan, melainkan dia orang boleh jawab kan. Baik, kemudian kita masuk kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Jadi Nabi Idris memang kat situ je. Kat situ. So hati-hatilah kalau ada orang cerita tu, dia kata Nabi Idris ni akan hidup balik apa semua, kita tahulah tak betul lah. Kan? Tak ada sandaran lah. Tak ada sandaran yang sahih. Memanglah disandarkan kepada Mujahid, tapi Mujahid cakap just kata tak mati tu ada ihtimal lagi. Tak mati maksudnya tak mati ketika dia diangkat ke langit tu, dia tak mati. Maksudnya dia tak diangkat ruh dia daripada langit, daripada bumi, dimatikan di bumi, diangkat ruhnya ke langit, itu biasa. Tak, tapi Nabi Idris dia special, dia naik ke langit dalam keadaan hidup dan dia dimatikan di atas langit. Itu yang orang tak faham tu. Orang mungkin orang akan anggap Mujahid berpendapat dia tak mati dan dia akan hidup. Salah lah. Tak betul lah. Sebab semua nabi-nabi akan mati. So balik pada Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. So Muhammad itu tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang sebelumnya akan mati. Fa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Maksudnya Abu Bakar faham daripada ayat itu, nabi-nabi semua akan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau Muhammad akan mati dan semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan mati. Jadi tak betul lah kalau kita berpegang dengan pendapat yang kata Nabi Khadir itu masih hidup, Nabi Idris pun masih hidup, kecuali Nabi Isa. So Nabi Isa memanglah kita kata dia diangkat langit, diangkat ke Allah ke Allah barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah angkat dia ke langit dan diangkat dalam keadaan hidup dan dia masih hidup. Dan dia akan turun pada akhir zaman. Kemudian dia akan mati. Dia akan mati juga. Dia akan mati di bumi. Dia akan diwafatkan di bumi. Kan? Still dia tak hidup kekal abadi. Kita kena faham. Tapi ada orang yang dia salah faham, dia ingat bila Nabi ni dia faham macam dia mungkinlah terpengaruh dengan kisah-kisah dongeng, dewa-dewa Greek, Yunani dan sebagainya, ada super power yang aku hidup selama-lamanya bla 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 bla, yang tak betul kan, bercanggah dengan usul i'tiqad ahli sunnah, bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah bahawa nabi-nabi pasti akan mati. So kita kena faham lah kan, janganlah terpengaruh dengan kisah dewa Greek, Yunani itu, kemudian kita nak faham dengan nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Baik, tak betul lah kan, cara tu tak betul lah. Baik, so ala kulihan Nabi Idris alaihi salam, dia memang cerita dia memang sangat ringkas dan Allah Ta'ala angkat dia ke langit keempat dan Allah wafatkan dia di langit yang keempat, dan tak ada lebih pada kisah tu, tak ada kan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita boleh conclude Nabi Idris ada satu ayat saja dalam Quran sebut Nabi Idris. Cerita semua Israel hadis sahih Nabi Idris di tingkat keempat, ke fourth heaven, dah wafat, yang lain wallahu a'lam. Konklusi dia, Nabi Idris alaihissalam, kita kata dia adalah salah satu Nabi yang dalam Quran hanya sebut dia 2 ayat tadi kan. Dan ayat-ayat lain yang Allah Ta'ala sekalikan dengan Nabi-Nabi lain dengan umum. Allah Ta'ala cerita, innahu kana siddiqan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkan dalam Quran ni berkenaan dengan Idris, sesungguhnya dia adalah orang yang benar dan nabi. Kan? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat kedudukannya pada kedudukan yang tinggi. So itu saja cerita Nabi Idris dalam Quran. Dalam hadis tadi, dalam hadis pun Nabi SAW bagi tahu tentang dia adalah orang yang membuat garisan khattur ramal, garisan di atas tanah ataupun pasir. Kemudian Nabi SAW maksudnya nak bagi tahu itu hanya khususiah Nabi Idris. Sebab kisah latar belakang orang sahabat yang tanya Nabi tentang itu, kerana mereka tengok ada tukang-tukang ramal, tukang-tukang dukun dan pawang ni buat macam garisan untuk mengetahui ilmu ghaib. Jadi Nabi pun bagi tahu tu Nabi Idris yang buat. So Nabi Jah bagi tahu tu je. So tak ada lebih pada tu. Tak ada lebih pada tu. Kan? Itu yang sahih. Itu dalam Sahih Muslim. Itu je. Itu pun Nabi bagi tahu Nabi bagi tahu dalam hadis tu innahu kana nabiyyun min anbiya. Nabi daripada nabi-nabi. So tak dispesifikkan nama Nabi Idris juga. Still kita kata tak tahu Nabi mana. Tapi ulama-ulama mereka ijtihad, maksudnya Nabi itu adalah Nabi Idris. So, itu je kan. Dia angkat ke langit yang keempat berdasarkan hadis Isra. Yang lainnya wallahu a'lam. Yang kisah-kisah tambahan, tokoh tambah yang tadi itu wallahu a'lam. Kisah yang Israiliyat tadi pun hanya satu saja yang ada wajah yang Ibnu Katsir sendiri datangkan, dan Ibnu Katsir pun hanya sebut ada nakarah sikit padanya, tetapi itu saja yang ada. Maksudnya malaikat nak angkatkan Nabi Idris naik ke langit yang keempat, kemudian dia diwafatkan ke sana. Itu je. Kisah perincian yang lebih lagi kita kata wallahu a'lam. Kita tak tahu. Itu je. Itu konklusi dia. Kan? Betul lah. Kita boleh conclude macam itulah kisah Nabi Idris. Dan kita kena faham juga Nabi Idris ni dia memang tak sepakat ulama. Sebab kita sebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dia berkata dia Nabi Ilyas. Ada kata dia Nabi Bani Israel. So kita akan sampai waktunya nanti kita akan bincangkan tentang Nabi Ilyas. So kita akan bincang Nabi Ilyas pun tak sepakat juga. Nabi Ilyas ni ada kata dia Bani Israel, ada kata dia Finiqiyin. Kan? Nabi daripada Finiqiyin. Baik. So kat situ kita kena amanah lah. Maksudnya kita tak boleh lah. Kat situlah kita nampak macam mana amanahnya ulama kita. Dia orang tak memandai-mandai. Macam orang zaman sekarang, kalau dia nampak cerita macam ni, dia tak puas hati lah. Dia kata, kita kena conclude dengan cara sendiri. So, dia orang pun ijtihad dengan cara yang salah. Kan, dia orang buat kesimpulan sendiri ke, ataupun dia orang tak tokok tambah ke. Orang sekarang, dia bukan kira fakta atau tak. Dia kira nak sedap je. Yang penting sedap. Dia tak kira dah riwayat tu, riwayat sahih ke, riwayat da'if ke, riwayat Israiliyat ke, dia tak kisah. Yang penting dia nak bagi sedap orang dengar. Itu bahaya. Sebab dia tak amanah. Sedangkan dalam nak menyampaikan kisah Nabi-Nabi, maka yang pertama sekali kita kena amanah dalam cerita kita. Sebab itu benda ni tak ada dalam tukang-tukang cerita. Orang tukang-tukang cerita ni, qissas, su'ah, tukang ceramah dan sebagainya, kebanyakannya mereka tak jaga benda ni. Mereka tak amanah dalam ilmu mereka. Mereka tak amanah, mereka just baca. Saya baca dalam buku, saya baca dalam kitab, tapi dia tak tahu analisis, dia tak tahu macam mana nak baca. Macam mana nak buat konklusi yang tepat. Macam mana? Sebab benda tu tak boleh dia nak kata confirm dan sebagainya. Sebab dia ada, kita dah sebut kan, dia ada kita kata disiplin yang dia kena ikut. Sebab itu kenapa ulama hadis mereka menempelak tukang-tukang cerita, mu'ath, qusas yang banyak mereka menceritakan dengan cerita-cerita palsu. Dan boleh jadi juga orang yang cerita ni dia baca dia tak faham. Boleh jadi dia baca dia tak faham. Lalu dia cerita kat masyarakat. Lalu masyarakat lagi tak faham. Macam tadilah, macam Mujahid tak kata Nabi Idris mati kan. Cuma Mujahid maksud kan Nabi Idris diangkat ke langit keempat dalam keadaan hidup.
Tapi orang yang salah baca, dia akan buat konklusi, dia akan conclude dengan cara yang salah. Dia kata Nabi Idris hidup lagi. Salah lah. Sedangkan jelas riwayat Ka'ab al-Ahbar yang Ibnu Abbas tanya, walaupun riwayat itu Israiliyat, still sebut Nabi Idris dimatikan di langit yang keempat. Tak ada pun kata Nabi Idris kekal hidup dan masih hidup sampai sekarang. Itu point dia. Sebab itu kalau kita tengok balik, kisah Nabi Idris ni akan diambil kesempatan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang jahat. Maksudkan orang yang mempunyai tujuan yang jahat ni contohnya adalah kelompok-kelompok pelampau sufi. Ulatul sufiyah, pelampau-pelampau sufi yang mereka nak mengisbatkan kononnya, contohnya mereka nak jadikan perbuatan meminta kepada Nabi di kubur ni harus ataupun halal ataupun dibolehkan, tidak syirik dan sebagainya. Mereka kata Nabi-Nabi hidup di dalam kubur. Nabi-Nabi hidup lagi sebenarnya. Hidup macam hidup kita. Memanglah Nabi hidup dalam kubur, tapi bukannya hidup macam kita. Alam barzakh. Tapi mereka nak justifikasikan perbuatan diorang tu, diorang akan bawa kisah-kisah macam ni. Macam contoh Nabi Khadir. Diorang kata Nabi Khadir itu adalah wali yang masih hidup. Nabi yang masih hidup. So boleh minta daripada Nabi Khadir. Sebab dia masih hidup. Cuma tak tahu je kat mana. Cuma dia bersembunyi. So diorang akan datangkan cerita-cerita yang pelik ni. Boleh jadi juga mereka akan guna kisah Nabi Idris ni untuk mereka membenarkan, menjustifikasikan perbuatan mereka, mengatakan Nabi Khadir masih hidup. Sedangkan pendapat yang sahih Nabi Khadir sudah tentulah dah wafat. Tentulah dia dah wafat. Kalau dia hidup, kita dah sebut dalam bahasan berkenaan Nabi Khadir ni, ada sebut dalam kelas tentang Qasasul Anbiya dulu, panjang kita sebut kan. Kalau dia hidup, sudah tentulah dia akan bantu Nabi. Dia takkan bersembunyi, dia akan tolong Nabi Muhammad SAW dalam jihad dan sebagainya. Sebab Nabi-Nabi ni dah ambil perjanjian. Dah ambil perjanjian untuk membantu Nabi Muhammad. Untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masih hidup. Masalahnya mereka dah tak hidup lah. Kan? So macam Nabi Ilyas ni mungkin kemungkinan akan, kalau orang yang tak amanah tadi akan tahu cerita Nabi Ilyas, Nabi Idris tadi, mereka akan, ataupun mereka salah baca. Kan? Mujahid tak maksudkan Nabi Idris tu masih hidup, tapi Mujahid maksudkan Nabi Idris diangkat ke langit yang keempat dalam keadaan hidup. Macam Nabi Isa diangkat, tapi bukan bermaksud dia tak akan mati macam Nabi Isa. Maksud Nabi Isa, dia tak akan mati di langit, dia akan turun akhir zaman. So itu yang berlaku juga kesesatan dalam agama-agama lain tu, bila mereka mendakwa ada nabi-nabi lain juga akan turun. Itu Syiah pula datang, dia kata imam-imam dia orang akan hidup balik, turun, akan hukum di atas muka bumi ni, akan kisah. Sama jugalah. Dipanggil apa? Benda-benda ni kerana salah faham dan kerana niat yang buruk, maka jadilah natijah yang buruk. Wal'iyadzubillah. Baik. Baik, kemudian kisah Nabi Nuh alaihi salam. Huwa Nuh ibnu Lama, ibnu Matushlah, ibnu Khanuh, wa huwa Idris, ibnu Yarid, ibnu Mahlail, ibnu Qainan, ibnu Anush, ibnu Shith, ibnu Adam, Abil Bashar alaihi salam. Baik. Ini nasab Nabi Nuh alaihi salam yang diijtihadkan oleh ulama berdasarkan riwayat-riwayat tarikh. Nuh ibnu Lamak, ibnu Matushlah, ibnu Khanuh. Khanuh ni lah Idris. Kan? Khanuh dan Idris bagi majoriti ataupun jumhur ulama sejarah. Idris ibnu Yarid ataupun Khanuh ibnu Yarid tadi, ibnu Mahlail, ibnu Qainan, ibnu Anush, ibnu Shith, ibnu Adam, Abil Bashar. So dia balik-balik pada Shith. So antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi salam ada lebih kurang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bapa atau 7 datuk. So kalau kita tengok di sini, ni antara maksudnya macam kita dah sebut sebelum ni, 7 datuk ni maksudnya tempoh dia, jarak dia adalah lebih kurang 1,200 tahun lebih. Yang kita dah bincang sebelum ni. Maksudnya Nabi Nuh alaihi salam lahir dalam tempoh 1,200 tahun selepas kewafatan Nabi Adam. Sebab kita kena faham, Nabi Adam AS usia dia panjang. So dia sempat bertemu dengan banyak anak cucu cicit dia, buyut dan sebagainya. Cucu cicit, apa lagi apa?
tulat apa benda bawah-bawahan. Banyak. Sebab apa? Kita kena faham tabiat. So Nabi Adam alaihissalam. Sebab kalau kita tengok balik dalam hadis Isra Mi'raj, hadis yang Nabi SAW di langit yang pertama, bila Nabi tengok Nabi Adam tengah duduk dan Nabi Adam tengok Ashabul Yamin di belah kanan dia masuk syurga, dan Nabi anak-anak dia masuk syurga, kemudian Nabi Adam senyum. Sebelah kiri pula Nabi Adam tengok anak-anak dia masuk ke neraka. Kemudian Nabi Adam menangis. So itu menunjukkan bila Nabi Muhammad SAW sifatkan peristiwa Mi'raj itu, Nabi Adam tengok anak-anak dia. So anak-anak dia yang mana? Anak-anak dia yang mana? Sebab ramai. Bila disebut dalam hadis tu, maksudnya ramai. So menunjukkan kepada kita, Nabi Adam memang disempat dengan beberapa generasi anak dia. Sebab usia Nabi Adam AS 960 tahun. Lebih kurang. Atau 940 atau 60 tahun. 1000 tahun yang kita bincangkan, dia bagi usia dia dekat Nabi Daud 40 atau 60 tahun. Atau ulama ada perbezaan dari sudut nak menentukan 60 atau 40 tahun tu. Tapi yang paling sahihnya 60 tahun. So usia Nabi Adam adalah 940. Sebab usia Nabi Nuh pun panjang. Sebab dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. So menunjukkan Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun juga. So kita kena faham, waktu tu maksudnya memang Allah Ta'ala jadikan generasi waktu tu memang panjang usia dia. Sampai 1000 tahun. Sampai Nabi Nuh. So kita tak boleh kata benda ni pelik. Sebab memang ada nas. So dalilnya apa? Dalilnya banyak dalam hadis Nabi SAW yang Nabi bagi tahu tentang usia Nabi Adam. Kemudian dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita dakwah Nabi Nuh. Kan? Berapa lama dakwah Nabi Nuh? 950 tahun. Kan? Kita cek ayat tu. Dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 14. Dalil kan? Dalil. Jelas. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. So kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, maka Nabi Nuh alaihissalam menetap bersama mereka alfa sanatin 1000 tahun illa 50 'ama, kecuali 50 tahun. Maksudnya 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. So usia dia lebih kurang 1000 tahun. Kan? Sebab dakwah dia pun 950 tahun. Kan? Baik, jadi tak pelik. Dan benda tu kita kena faham, ini antara garis masa yang kita perlu faham. Maksudnya antara jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam, maksudnya jaraknya lebih kurang 1000 tahun lebih. Dan itu kita kata maksudnya datuk ataupun bapa Nabi Nuh alaihissalam ataupun datuk dia sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang ketika itu sudah tua, dan ataupun kita kata yang sahihnya tak sempat sebab Nabi Syith yang last. Yang sahihnya tak sempat. Maksudnya memang tak sempat lah, memang sebab yang diwasiatkan yang terakhir Nabi Syith. Maksudnya yang atas Nabi Syith tu. Atas Nabi Syith tu yang Nabi Adam sempat. Atas Nabi Syith maksudnya datuk kepada Anush, kan. Maksud atas pada Nabi Syith tu yang sempat bertemu dengan Nabi Adam. Adapun bawah tu tak sempat lah sebab Nabi Syith antara yang wasiat yang terakhir Nabi Adam bagi kepada Nabi Syith. Supaya bawa ajaran tauhid, supaya kekal di atas agama yang Nabi Adam diutuskan. Wa kana mauliduhu ba'da wafati Adam bi 100 sanah wa 26 sanah fima dzakarahu Ibnu Jarir. Baik, kelahiran Nabi Nuh alaihissalam adalah selepas kewafatan Nabi Adam 106 ataupun 126 tahun. Selepas kewafatan Nabi Adam. Maksudnya selepas kewafatan Nabi Adam. 1000 yang kita sebut sebelum ni 1200 lebih tu selepas Nabi Adam diturunkan. Dikira tarikh dia waktu tu maksudnya hubutu Adam. Maksudnya pentarikhan orang zaman tu adalah mereka letakkan tarikh awal manusia adalah takwim awal manusia ni mereka letakkan dengan mentarikhkan peristiwa yang besar berlaku. So ini memang biasa. Sampailah zaman jahiliah.
zaman Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW tak ditarikhkan dengan tahun berapa sebelum Masihi dan sebagainya, tapi diletakkan tahun gajah. Sebab berlakunya peristiwa bergajah. Nampak? Cuma kita je yang kita sesuaikan dengan tahun Masihi kan. Tapi orang Arab dia tak tahu tahun berapa tu, dia tahu tahun gajah, tahun peristiwa bergajah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tahun itulah Nabi Muhammad lahir. Sama juga macam orang zaman dulu. Mereka letakkan penurunan Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke bumi, itulah tarikh. Maksudnya mereka akan jadikan waktu Nabi Adam turun itu sebagai penetapan tarikh. Sebab itulah kita sebutkan sebelum ni, Nabi Nuh AS diutuskan 1200 tahun selepas Nabi Adam diturunkan. Itu yang kita dapat 1000 lebih tu. Kena faham. Tetapi selepas kewafatan Adam, 126 tahun. Itu exactly. Lepas wafat Adam, Nabi Nuh AS lahir lepas 126 mi'at sanah wa sitta wa ishrin. Maksud 126 tahun setelah kewafatan Nabi Adam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Baik. Wa ala tarikh ahli al-kitab al-mutaqaddim yakunu baina maulid Nuh wa maut Adam 146 sanah. Kalau ikut tarikh yang ditentukan oleh ahlul kitab yang sebelum ini, antara kelahiran Nabi Nuh dan kematian Nabi Adam, wafat Nabi Adam adalah lebih kurang 146 tahun. Itu kalau ikut kiraan ahlul kitab. Tapi kita katalah dia sebenarnya tak ada apa-apa natijah hukum pun daripada penetapan tarikh ni. Cuma kita nak nampak lah. Maksudnya kita nak nampak waktu dia. Sebab tarikh dalam ulama' tarikh memang dia orang tekankan tentang tarikh. Sebab nama tarikh. Kena tahu tarikh. Kita bukan bincang tentang hadis semata-mata, kita bincang tentang tarikh. Baik. Wa kana bainahuma 10 qurun kama qala al-Hafidh Abu Hatim Ibn Hibban fi sahihihi. Baik, maksudnya antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihi salam 10 qurun, 10 qurun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Baik. Ini kita akan tengok riwayat ni. 10 qurun tu berapa? Baik. Baik, Ibn Hibban riwayatkan dengan sanadnya daripada Muawiyah bin Salam, daripada saudaranya Zaid bin Salam, aku mendengar Abu Salam, aku mendengar Abu Umamah bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anabiyyun kana Adam?" Wahai Rasulullah, adakah Adam itu nabi? Qala na'am, mukallam. Kata Nabi SAW, ya, Adam itu adalah nabi, mukallam. Maksudnya dia berkata-kata dengan Allah. Allah berkata-kata dengan dia dan dia berkata-kata dengan Allah. So antara kelebihan Nabi Adam berkata-kata secara langsung dengan Allah, Allah berkata-kata secara langsung dengan Adam. Mukallam. So ini antara kelebihan Nabi Adam. Nah, mukallam. Maksudnya dia tak ada, ketika Allah Ta'ala mewahyukan Adam dengan wahyu, Allah ajar dia direct. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan Nabi Adam direct. Itu maksudnya mukallam. Maksudnya dia maksudnya nabi-nabi lain, nabi-nabi selain Nabi Adam, maksudnya Allah Taala tak kata direct, kecuali Nabi Muhammad ketika Isra' dan Mi'raj. Itu pun waktu lain Nabi Muhammad Allah Taala utuskan Jibril sebagai penyampai wahyu. Kan? Tapi Nabi Adam dia direct, kan? Qala fakam kana bainahu wa bainahu. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW, berapakah jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Qala, kata Nabi SAW, 10 qurun. 10 qurun. 10 qurun. Berapa 10 qurun tu? Wallahu a'lam. Kalau ikut kalau kita ikut kiraan kita, 1 qurun berapa? 1 qurun berapa? Qurun 100 tak menepati kiraan ahli tarikh tadi. Mereka kata lebih kurang 100 tahun, 126 tahun ataupun 146 tahun kalau ikut ahli kitab. Tapi sudah tentulah hadis Nabi SAW ini yang lebih tepat. Sebab Nabi kata 10 qurun. Baik, kalau ikut dalam pengiraan sahabat, 1 qurun 120 tahun. Maksudnya kiraan ahli tarikh tadi macam yang dibawa oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga ahli kitab tak tepat lah.
Itu cara dia. Sebab Nabi bagi tahu 10 kurun. Dalam Sahih Al-Bukhari, daripada Ibnu Abbas, baik, Ibnu Abbas kata annahu kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Kulluhum 'ala al-Islam. Bahawasanya daripada Ibnu Abbas, bahawasanya antara Nabi Adam dengan Nuh ada 10 kurun. 10 kurun. Kulluhum 'ala al-Islam. Kesemua mereka di atas Islam. فإن كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس فبينهما 1000 سنة لا محالة. Tengok Ibn Kathir kata apa. Jika yang dimaksudkan dengan satu kurun itu 100 tahun, sebagaimana yang mutabadir inda kathir, sebagaimana yang kita gambarkan, sebab kita faham satu kurun 100 tahun. Yang sebagaimana yang digambarkan oleh ramai orang, fabainahuma 1000 sanah la mahalah. Di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun, yang ni kita kata tanpa syak. Lakin la yanfi an yakunu akthar bi'tibari ma qayyada bihi Ibn Abbas bil Islam, idh qad yakunu bainahuma qurunun ukhar mutaakhirah lam yakunu 'ala al-Islam. Lakin hadith Abi Umamah yadullu 'ala al-hasr fi 10 qurun وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ غير من أهل الكتاب أن قابل وبينه عبد النار والله أعلم. أن قابل وبنيه عبد النار والله أعلم. Baik. Okey, sini Ibnu Katsir dia kritik. Okay, kita akan tengok kritikan Ibnu Katsir. So, kita akan tengok di sini. Baik. Kalau kita faham 10 kurun tu kan, 10 kurun, 1 kurun 100 tahun. So jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Tanpa syak. Betul tak? 1000 tahun. So dia balik pada kiraan kita yang awal sebelum ni. Kalau kita kata selepas Nabi Adam turun ataupun selepas Nabi Adam wafat 1000 tahun. So, dia isu dia sekarang ni, tarikh tu. Dia isu sekarang ni, Nabi nak maksudkan selepas Adam turun ke ataupun selepas Adam wafat. So dia ada isu. So kalau lepas Nabi Adam turun ke dunia 1000 tahun, tak jadi isu sebab bertepatan dengan apa yang dikemukakan oleh ahli tarikh. Tapi masalahnya kalau selepas Nabi Adam wafat, ahli tarikh kata 128 atau 146 tahun. Kat situ jadi isu. Sebab Nabi kata 10 kurun. Antara Adam dengan Nuh. So isu dia kat sini. So kita pun tak tahu kan kat mana. Okey, kita pun riwayatkan hadis. Hadis tadi hadis sahih. Hadis yang Nabi kata 10 kurun tu, hadis yang sahih. Ibn Hibban dalam sahih ni hadis sanad yang sahih. 10 kurun. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Ibn Hibban 10 kurun antara Adam dengan Nuh dengan Adam. Cuma kita nak spesifikkan antara Adam dengan Nuh tu lepas Adam wafat ke ataupun lepas Adam turun. Kalau lepas Adam turun sudah tentulah kita kata 1000 tahun tu tak menjadi masalah lah, kan? Maksudnya dengan kelahiran Nabi Nuh, so kelahiran. Tapi dekat sini boleh juga yang dimaksudkan dengan antara Nabi Adam wafat dan pengutusan Nabi Nuh. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu kata Ibn Katsir, lakin la yanfi an yakuna akthar bi'tibari ma quyida bihi Ibn Abbas bil Islam. Tak menafikan di sini bahawasanya yang banyak apa yang boleh kita faham di sini iaitu apa yang dikaitkan oleh Ibn Abbas dengan Islam. Maksudnya 10 kurun tu dalam keadaan Islam. Boleh jadi yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas 10 kurun itu adalah yang berada di atas Islam. Maksudnya ada di antara kurun yang berikutnya, kurun yang terakhir yang tak berada di atas Islam. Boleh, sebab apa? Sebab kita kena faham Ibn Abbas kata, so Nabi kata 10 kurun, 10 kurun. Ibn Abbas dia kata 10 kurun, 10 kurun kulluhum ala Islam. Semuanya dalam Islam. So kat situ Ibn Katsir cuba fahamkan kepada kita di sini. Maksud Ibn Abbas tu 10 kurun, mereka semua berada dalam Islam. Maksudnya berada di atas tauhid. Mereka tak menyeleweng.
Maksudnya kurun yang terawal. 10 kurun yang terawal. Ataupun 10 kurun yang 10 kurun yang terawal yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Maksudnya zaman sebelum Nabi Nuh diutuskan tu, maksudnya bapa dia, datuk dia semua tu semua dalam Islam. Tapi bila zaman Nabi Nuh dah mula adanya syirik. Itu boleh jadi maksud dia macam tu. Maksudnya ada kurun-kurun yang terakhir yang tak berada di atas Islam. Tetapi hadis Abi Umamah menunjukkan bahawasanya ala hasr fi 10 qurun. Menunjukkan memang pembatasannya adalah 10 kurun. Dan Ibnu Abbas tambahkan kepada kita, dia kata kesemuanya di atas Islam. So kata Ibnu Katsir, wa hadza yaruddu qawla man za'ama min ahli tawarikh wa ghairihim min ahli kitab anna Qabil wa banihi abadun nar wallahu a'lam. Kalau riwayat ini sudah jelas kepada kita, maksudnya 10 kurun itu kesemuanya berada dalam Islam. Ini membantah dan menolak dakwaan sebahagian ahli tarikh dan ahli kitab yang mendakwa Qabil dan anak keturunannya menyembah api selepas mereka telah tersebar di atas muka bumi, wallahu a'lam. Sebab ada pendapat ahli sejarah yang mengatakan Qabil ketika dia lari daripada pembunuhan tu, dia lari, dia bawa anak-anak keturunan dia pergi ke sebuah bukit, di gunung, kemudian iblis datang dan iblis telah menghiaskan kepadanya untuk menyembah api. Lalu dia sembah api. So kalau kita ambil riwayat Ibnu Abbas ni dari riwayat Nabi SAW, maka menunjukkan kepada kita yang mendakwa Qabil dan anak keturunannya menyembah api itu tak betul. Sebab bercanggah dengan nas hadis Nabi dan juga asar Ibnu Abbas. 10 kurun kulluhum alal Islam. 10 kurun tu kesemua mereka berada di atas Islam. Maksudnya tak berlaku syirik lagi. So bila berlaku syirik, iaitu kurun yang Nabi Nuh lahir. Sebab logiklah, sebab kurun Nabi Nuh lahir itu sudah tentulah dah berlaku syirik. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam lahir waktu tu dan Nabi Nuh diutuskan untuk mereka lepas tu, macam Nabi Muhammad. Kan? Itu satu. Tapi boleh jadi juga syirik dah berlaku lama. Sebelum Nabi Nuh lahir lagi. Berkurun-kurun sebelum Nabi Nuh lahir. Jadi kat situ kita nak faham kat sini. Maksudnya boleh berlaku pelbagai tafsiran nak memahami asyarah kurun tu, 10 kurun. Sebab Nabi SAW tak spesifikkan 10 kurun tu bila. So Nabi dah bagi tahu 10 kurun dari mana? Daripada bila? Adakah setelah Nabi Adam turun ke bumi ataupun Nabi Adam wafat antara dia dengan kelahiran Nabi Nuh ataupun sampai Nabi Nuh diutuskan ke? Wallahu ta'ala a'lam. Ibnu Abbas pun kata asyarah kurun kulluhum ala Islam. Semuanya dari Islam. So kita still tak boleh apa? Tak boleh nak jazamkan, nak confirmkan akan waktu tersebut tu memang selepas Nabi Adam turun ke bumi ke, atau Nabi Adam wafat ke, ataupun antara Nabi Adam wafat ataupun sampai kelahiran Nabi Nuh ke, ataupun Nabi Nuh diutuskan. Tetapi yang sebaiknya kita balik pada yang sahih tadi, 10 kurun, kita kata 10 kurun cukup. Semua dalam Islam, maksudnya semua dalam Islam. Tapi tak menafikan kurun yang diutuskan Nabi Nuh ataupun beberapa kurun sebelum itu berlakunya kesyirikan. Sebab kalau kita tengok dalam tarikh mukhtasar, tarikh al-Bashar oleh Abul Fida, Al-Kamil fi Tarikh Ibn al-Athir, semua kitab sejarah mereka bahaskan tentang berlakunya penyembahan api tadi itu pada zaman Qabil. Itu dinaskan oleh sebahagian ulama tarikh. Kita pun nak kata betul ke tak, wallahu alam, tapi pendapat Ibnu Katsir dia rajahkan sini dia perkataan Nabi dan juga Ibnu Abbas ni yang menjadi hukum. Maksudnya tak berlaku sebenarnya. Tak berlaku. Kan? Tak, maksudnya kalau berlaku, maksud sudah tentulah dia adalah apa? Bercanggah dengan hadis Nabi SAW kata yang 10 kurun itu adalah berada dalam Islam. Maksudnya mereka still atas ajaran tauhid dan mereka tak melakukan syirik. Kalau sembah api syirik lah. Syirik apa lagi? So kat situ menolak. Cuma adalah riwayat yang kita boleh ambil iktibar. Contoh macam memang anak keturunan Qabil ni
memang kalau kita tengok dia ada masalah dari sudut dia orang berlaku kita kata clash antara dia orang dengan anak-anak keturunan Nabi Adam yang lain. So, kerana Qabil ni dia telah melakukan jenayah yang pertama, dia membunuh Habil. Kemudian adalah dia punya konsekuensi perbuatan dia tu menyebabkan dia memberontak dan sebagainya. Lalu anak keturunannya dikatakan naik ke sebuah bukit dan mereka orang pertama yang dikatakan membuat melagukan alat-alat muzik ataupun membuat alat-alat muzik, dan dikatakan mereka juga pada penghujung kurun-kurun sebelum Nabi Nuh lahir tu mereka terjebak dalam kesyirikan. So itu tak bercanggah. Sebab kita kena faham dari sudut garis masa tu. So nak berlaku syirik, dia tak boleh berlaku secara sekaligus. Kita tak boleh faham Nabi Nuh lahir tu ada syirik terus. Dia tak macam tu. Dia mesti akan berlaku syirik tu akan berlaku sebelum tu. Macam berlaku pada Nabi pada zaman Nabi kita. Maksudnya syirik itu berlaku pada zaman Amr bin Luhai Al-Khuzai berapa ribu tahun selepas Nabi sebelum Nabi Muhammad lahir. Atau ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Maksudnya lepas pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim wafat, berapa ratus tahun atau berapa seribu tahun atau berapa ribu tahun lepas tu baru berlaku kesyirikan di tanah Arab. So kita kena faham dia, konsep dia sama. Sebelum Nabi Nuh lahir, maksudnya syirik tu dah ada. Syirik tu dah ada. Bukan kata Nabi Nuh lahir terus syirik tu ada. Macam tu. Tak logik. Sebab syirik ni, kalau kita kaji, syirik ni dia berlaku secara berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Kalau kita tengok balik kisah Nabi Nuh, syirik ni dia tak berlaku sekaligus. Dia berlaku dengan pemujaan orang soleh dulu. Itu yang sahih. So dia berlaku dalam waktu jangka masa yang panjang. Maksudnya dia generasi demi generasi itu makin lupa akan ilmu, makin lupa akan ajaran dan wasiat Nabi yang sebelumnya, maka mereka melakukan syirik. Itu kita kena faham. Dia tak boleh berlaku tiba-tiba Nabi Nuh lahir terus orang buat syirik. Tak. So ini kita nak faham. Sebab itu lepas pada kalau kita tengok pada riwayat-riwayat tarikh yang sebut tentang Qabil itu dan anak keturunannya yang sembah api itu, boleh jadi ianya berlaku pada pengakhiran hujung. Kan? Dan dia tak menafikan berlakunya syirik yang melibatkan penyembahan orang-orang atau pemujaan terhadap orang-orang soleh. Tak menafikan. Tetapi Ibnu Katsir still bertegas, dia kata menolak dakwaan tersebut. Sebab apa? Nabi bagi tahu kulluhum 'alal Islam. Dia berhenti. Kita berhentilah kat situ. Tapi nak bagi tahu tak menafikan kesyirikan tu dah ada bibit-bibit dia sebelum Nabi Nuh alaihi salam lahir. So kita nak faham ni, isu ni kita akan faham bila kita tengok macam mana syirik tu berlaku. Dia generasi demi generasi tu bila ditinggalkan Islam, ditinggalkan agama, tinggalkan ilmu. Baik. Wa in kana al-muradu bil qarni al-jil minan nas. Kalau dimaksudkan qarn, kurun itu adalah generasi di kalangan manusia, sebagaimana firman Allah Taala, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak kami musnahkan daripada kurun-kurun selepas Nuh. Ataupun Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 31, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami datangkan, kami munculkan selepas mereka satu kurun yang lain. Wa qurunan baina dzalika katsira. Surah Al-Furqan ayat 38 kata kurun yang di antara hal tersebut, di antara waktu tersebut sangat banyak. Dalam surah Maryam ayat 74, wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Berapa banyak kami musnahkan sebelum mereka daripada kurun. Daripada satu kurun atau kurun. Dan sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairul qurun qarni. Dan sebaik-baik kurun adalah kurunku. Hadis. Maka qad kana al-jil qabla Nuh yu'ammaruna ad-duhur tawila. Fa'ala hadha yakunu baina Adam wa Nuh ulufun min as-sinin. Wallahu a'lam. So kalau nak dimaksudkan dengan kurun itu adalah satu generasi yang hidup sama dengan manusia itu, maka balik pada ayat-ayat yang Ibnu Katsir kemukakan ni, semuanya merujuk kepada kurun yang hidupnya manusia yang sezaman. Bukan dia terbatas pada 100 tahun.
bukan terbatas pada 100 tahun. Maka dikatakan di sini generasi yang sebelum Nabi Nuh itu dan Nabi Nuh itu sendiri, generasi yang usia mereka Allah panjangkan hampir 1000 tahun. Bahkan kebanyakan 1000 tahun. Maka kita boleh katakan di sini antara Adam dengan Nuh lebih kurang beribu-ribu tahun. Al-ulufu minas sinin. Wallahu a'lam. Maksudnya bukan setakat 1000 sajalah, maksudnya beribu-ribu lagi tahun. Wallahu a'lam. Kan? Maksudnya itu lebih jelas. Sebab kita tadi kita statekan satu kurun tu 100 tahun. So 100 tahun mana kita dapat 100 tahun? Sedangkan usia Nabi Adam, usia Nabi Nuh AS 1000 tahun. So generasi zaman tu usia dia orang 1000 tahun. So kita tak bolehlah kata 100 tahun ikut kiraan kita. So sudah tentulah dia lebih lagi. So beribu-ribu tahun. Cuma kita tak tahu berapa tahun. Cuma kita boleh ambil lah yang kita kata pendapat ahli tarikh tadi yang sebut tentang kelahiran. Kelahiran, tapi boleh jadi yang menunjukkan kelahiran Nabi Nuh tu maksudnya 126 tahun atau 148 tahun selepas kewafatan Nabi Adam. Tapi kita kata itu pun still kita tak jumpa dalil yang tepat. Dalil yang sahih, yang sahihnya memang Nabi kata 10 kurun, 10 kurun. So kita nak spesifikkan 10 kurun tu dengan berapa tahun, itu yang menjadi masalahnya. Sebab tu last sekali Ibnu Katsir kata kita kena tengok pada usia generasi ketiga itu. Maka lebih pada ribuan tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi kita dah habis waktu, insya-Allah kita akan sambung kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.